Kita ada tinggal 24 bab lagi lah. Jadi kita tunggu sekejap. Dia tengah merakam Okay. Sorry. Kita ada berapa bab Cikgu pun dah. Kita ada 16 Sekejap cikgu campur semua tu. Awak pun terkejut dah. Cikgu campur semua bab tu. Daripada form 4 dan form 5. Sorry. Kita ada 13 bab. So kita dah settle 4 kan. Kita ada berapa bab je lagi. So insyaAllah lah kita akan laju-lajukan jugalah. Okay, nampak slide cikgu? Puteri nampak? Tak nampak. Tak nampak lagi? On the way? Nampak dah cikgu. Nampak dah? Okay. Okay, cikgu harap yang lain pun nampak So malam ni kita akan masuk bab 19 Cikgu, so kenapa dia bab 19? Sebab cikgu campur lah, cikgu continue daripada bab form 4 kan. Kita berakhir di bab tingkatan 4 tu bab 15 tak silap cikgu Kita berakhir di bab 15 di tingkatan ya ke? Yes. Kita berakhir di bab 15 di tingkatan 4. Jadi bila cikgu sambung tu cikgu continue dengan nombor yang tingkatan 4 lah. Jadi sebab tu cikgu kata tadi kita ada 28 bab untuk keseluruhan tingkatan 4 dan 5. Dan kalau awak tanya cikgu berapa persen tingkatan 4 masuk, berapa persen tingkatan 5 masuk untuk SPM, kita tak boleh cakap lah berapa sebab itu adalah rahsia daripada pihak LPM lah. Okay, so ini kita nak masuk tajuk pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar 4 subtopik. Okay, iaitu yang pertama kita nak mengenali tisu vaskular, phloem dan xylem. Okay, tisu vaskular, phloem dan xylem secara lebih detail awak akan belajar. Yang kedua, kita nak belajar tentang pengangkutan air dan garam mineral. So kalau awak tengok sini, kalau pengangkutan air dan garam mineral ni, dia nak fokuskan kepada, sekejap kenapa pencet aku tak jadi ni. Okay, dia nak fokuskan kepada xylem. Yang ni kita akan belajar secara detail tentang xylem. Okay, kemudian translokasi. Yang ni nak belajar detail tentang phloem. Okay, dan ada satu tajuk baru yang ni memang tak ada dalam silibus lama, iaitu fitoremediasi. Yang ni kalau zaman cikgu dulu di universiti barulah belajar fitoremediasi. Jadi awak bertuah lah sebab tingkatan 5 ni dah belajar tajuk ni. Okay, so kita boleh mula. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dahululah kaitan dengan pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, cikgu baca dulu. Tahukah anda Sequoia sempervirens merupakan pokok yang tertinggi di dunia? Okey, sebenarnya Sequoia ni cikgu tahu tentang pokok Sequoia ni masa cikgu kecil-kecil dululah, masa cikgu umur berapa darjah 2, darjah 3, masa tu cikgu suka membaca buku yang pengetahuan am tu. Jadi memang dah masa tu dah macam orang kata kagum lah dengan ciptaan Tuhan macam pelik ada wujudnya pokok yang tertinggi di dunia, yang terbesar di dunia, iaitu pokok Sequoia. Okey, setiap hari pokok ini dapat menyerap 1000 kilogram air dari tanah. Dia nak terus hidup tu, dia kena serap 1000 kilogram air daripada tanah dan mengangkutnya ke batang dan daun sehingga ketinggiannya 100 meter. Jadi sebab pokok dia ni adalah pokok yang tertinggi di dunia, jadi pokok ni dia kena ambil banyak air. Lebih kurang dalam 1000 kilo air daripada tanah dan kena angkut sampai ke atas. Bagaimanakah air dapat diangkut dalam tumbuhan? So, seperti manusia, tumbuhan juga mempunyai sistem pengangkutan lah. Okey, kalau kita ada
sistem peredaran darah ke untuk mengangkut darah. Darah tu mengangkut air, mengangkut hormon, mengangkut oksigen dan sebagainya. Jadi tumbuhan juga dia ada sistem pengangkutan yang menyerap, memindah, menyimpan dan memanfaatkan air. Sistem ini terdiri daripada rangkaian saluran yang terbentuk daripada berkas vaskular. So awak dah belajar sebelum ni kan tentang berkas vaskular. Dalam berkas vaskular tu ada tisu xilem dan phloem. Ingatlah bila cikgu sebut je vaskular, pengangkutan. Ingat vaskular, ingat pengangkutan, ingat pengangkutan, ingat vaskular. Iaitu xilem dan phloem. Okay, so awak boleh tengoklah gambar di sebelah ni betapa tingginya pokok dia dan kita manusia ni kecil je duduk di bawah ni. Okay, laluan air dan pengangkutan nutrien ini dapat diibaratkan seperti sistem vaskular yang mengangkut darah ke seluruh tubuh manusia. So samalah dalam tubuh kita pun kita ada sistem peredaran darah, sistem vaskular juga. Dalam tumbuhan pun kita panggil sistem vaskular juga. Okey. Tisu xilem mengendalikan sistem ini bermula dari akar, berpindah ke batang, dahan, ranting dan bercabang lebih jauh ke dalam daun. Jelas Kalau tisu xilem, cikgu dah bagi tahu macam mana cara nak ingat. Kalau xilem, awak nampak tak ada I, ada huruf I tu. So, xilem mengangkut air. Ingat gitu, xilem mengangkut air dari mana? Dia ambil dari akar, kemudian hantar ke batang, dahan, ranting, sampailah ke daun. Okey, kalau phloem mengangkut nutrien dan gula yang dihasilkan oleh daun ke bahagian lain tumbuhan seperti batang dan akar untuk digunakan dalam respirasi sel serta sebagai simpanan. Okey, kalau phloem awak ingat macam ni, F, 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 F. Phloem, F, hasil fotosintesis. F mengangkut hasil fotosintesis. Apa dia hasil fotosintesis tu? Nutrien gula. Yang dihasilkan dari mana tempat buat fotosintesis? Dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Mana? Ikutlah batang ke akar ke bunga ke buah ke. Kenapa dia kena hantar gula, nutrien? Untuk respirasi sel dan sebagai simpanan. Gula tu glukosa. Nanti dia simpan sebagai simpanan dalam bentuk kanji. Jelas? Okey, jadi cikgu harap awak boleh bezakan antara xilem dan phloem. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada 4.1, tisu vaskular. Keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Cikgu skip yang ni sebab yang ni dia tak payah baca lah. So kita terus pergi kepada yang ni Tumbuhan merupakan organisma multisel. Okey, tumbuhan adalah organisma multisel kerana terdiri daripada banyak sel yang terbentuk daripada sel-sel yang memerlukan air dan nutrien. Saiz tumbuhan yang besar dan tinggi menyebabkannya tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk menyerap keperluan asas daripada persekitaran. Okey, cikgu tahu di sini awak pening dah. Awak katakan pokok tu besar, pokok tu tinggi. Kenapa dia tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk menyerap keperluan asas? Sedangkan pokok tu memang besar, memang tinggi. Okey, so cikgu back balik kepada kepada pembelajaran awak masa tingkatan 4 kalau pelajar yang belajar dah dengan cikgu, insya-Allah maybe dia ingatlah. Okey, ingat tak cikgu pernah ajar awak iaitu nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu JLP per I bergantung kepada saiz organisma. Okay, kita nak tahu benda tu ada JLP per I besar ke kecil ke bergantung kepada saiz organisma. So cikgu minta pelajar cikgu dulu dia hafal benda ni. Semakin besar saiz organisma,
semakin kecil JLP. Yang ni cikgu kenapa dia ada perisi padu? Yang ni sebab kita nak kait dengan isi padu cuboid tu. Cube. Awak buat eksperimen kan guna cube dulu. Okey, so cikgu tunjuk dulu. Kalau saiz besar, okey, kalau saiz besar, awak hafal benda ni JLP kecil. Kalau saiz tu besar, JLP kecil. Dia songsang dah. Kalau saiz kecil, JLP dia besar. Awak selalu dengar kan cikgu kata benda kecil-kecil banyak, kecil-kecil banyak berlipat-lipat, kecil-kecil JLP dia besar. Okey. So ada pelajar dia tak faham benda ni. Kenapa jadi macam tu? Benda kecil, saiz kecil tapi JLP dia besar. Kenapa bila saiz besar, JLP dia kecil? Okey. Cikgu nak awak andaikan benda ni. Awak bayangkan benda ni. Katakan cikgu buat air sirap. Okay, cikgu buat air sirap. Cikgu buat dalam 2 bekas macam ni. Ada 1 dan 2 bekas. Okay. Cikgu ambil 1 botol. Ni 1 bekas ni. Cikgu tuangkan kepada baju A yang bersaiz besar. Kemudian cikgu ambil lagi 1 botol. Okay, yang ada air sirap tu. Cikgu tuang atas baju B. Okay, cikgu nak tanyalah. Nur Amalin, agak-agak lah bila cikgu tuang tu, yang mana, baju mana yang kena belakang, yang keseluruhan baju tu kena. Nur Amalin. Amalin ada ke? Kan senyap ni, Fai? Fai? Ya cikgu. Baju mana bila cikgu buat? Baju B. Baju B. Semua kena? Sebab dia kena? Sebab dia kecil. Sebab saya dia kecil. So membuktikan tak hipotesis cikgu tadi? Hipotesis cikgu betul. Ya, betul. Jadi bila baju kecil, cikgu tuang semua ni kena belakang. Okey, so betul lah Fai Fai kata baju B. Sebab kalau awak buat air ni, awak tuang pada baju A besar kan? So mungkin terkena di sini saja. Tapi kalau baju kecil, bila kita tuang, hampir keseluruhan kena. So awak nampak tak? Bila saiz kecil, jumlah luas permukaan yang kena tu besar. Bila baju besar, jumlah luas permukaan yang kena tu kecil. Cikgu nak awak bayangkan benda macam tu, barulah awak mudah ingat. So betul tak dia kata semakin besar saiz, maka semakin kecil jumlah luas permukaan. Perisi padu ni sebab apa? Sebab dia nak buktikan dengan eksperimen. Masa tingkatan 4 sepatutnya awak buat eksperimen tu. Jadi yang ni cikgu tak guna isi padu perisi padu tak ada, cikgu tak sebut sebab cikgu tak kaitkan dengan cube tu. Cikgu kaitkan dengan permukaan saja. So semakin besar saiz besar, jumlah luas permukaan kecil. Kalau saiz tu besar, jumlah luas permukaan yang kena tu kecil. Jadi kalau baju tu kecil, jumlah luas permukaan yang kena tu besar. Jadi kita back balik, kita nak kait benda yang ni. Jadi kalau saiz pokok tu besar dan tinggi, macam pokok sequoia, pokok bunga raya, pokok kelapa, pokok durian, maka pokok tu besar, saiz dia besar. Jadi luas permukaan dia kecil. Maknanya kalau luas permukaan yang dapat air pun sedikit. Jadi bila luas permukaan yang dapat air tu sedikit, maka macam mana dia nak hantar ke pokok, ke daun dia semua tu? Jadi caranya ialah dia kena ada satu sistem vaskular untuk tolong angkut air. Awak faham ke? Bila dia lagi besar saiz dia, jadi luas permukaan yang dia dapat air tu sedikit. Jadi cara dia nak sebar ke seluruh bahagian tu, dia kena ada satu sistem yang kita panggil sistem vaskular. Okey, jadi sebab tu dia kata bagi mengatasi masalah ini untuk pokok-pokok yang bersaiz besar dan tinggi, maka tumbuhan itu mesti mempunyai tisu vaskular
yang terdiri daripada xylem dan phloem. Jadi tisu xylem dan phloem ni, tisu xylem mengangkut air dan garam mineral, manakala phloem mengangkut hasil fotosintesis. Jadi sebab itulah tumbuhan ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Sebelum cikgu masuk yang ni, tumbuhan ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu tumbuhan yang ada sistem vaskular, kita panggil tumbuhan vaskular. Tumbuhan yang tak ada vaskular, kita panggil tumbuhan bukan vaskular. Seperti alga dan lumut. Alga dan lumut ni dia tak perlu sistem vaskular. Okey, so tisu vaskular ni apa? Tisu vaskular ni ialah xylem dan phloem. So cara nak ingat cikgu dah ajar tadi, xylem angkut air dan garam mineral. Tempat mana dia nak ambil air? Dari akar ke batang ke daun tumbuhan. Kalau phloem, katakan awak tak ingat dah nak tulis sebatian organik ni. Okey, boleh tulis mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Dari daun. Melalui fotosintesis ke batang dan ke akar. Ataupun tak si tulis gitu cikgu, saya nak tulis ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, betul juga. Okey, jadi kesimpulan di sini, tumbuhan ada dua jenis, iaitu tumbuhan kalau dia ada sistem vaskular, kita panggil dia tumbuhan vaskular. Apa-apa sajalah, asalkan dia tu mengangkut air, mengangkut hasil fotosintesis, dia ada xylem, dia ada phloem, kita panggil tumbuhan vaskular. Okey, manakala yang tak ada sistem pengangkutan, kita panggil tumbuhan bukan vaskular. So kalau dia bagi contoh, awak nampak tak dalam eksplorasi bio, dia kata contoh-contoh alga lah. So dia bagi contoh ada satu jenis alga tu, Macrocystis pyrifera, iaitu alga perang. Ni alga perang yang tidak mempunyai sistem vaskular, dan ini ialah contoh lumut. Okay, jelas Okey, kita pergi lagi kepada tajuk seterusnya. Penyesuaian struktur salur xylem dan trakit dengan pengangkutan air dan garam mineral. Okey, kalau awak tengok tajuk ni dia khusus untuk xylem Untuk tajuk ni dia mengkhusus kepada tajuk xylem. Okey. Selain mengangkut air, selain mengangkut air dan garam mineral yang disokong oleh akar ke batang dan ke daun, xylem juga berperanan untuk memberikan sokongan mekanikal. So ingatlah, xylem ni dia ada dua fungsi. Selain daripada angkut air dan garam mineral, bila dia angkut air, pokok segah sel tu jadi segah, maka dia dapatlah sokongan mekanikal. Ingat macam itulah. Okey, selain mengangkut air dan garam mineral, fungsi xylem juga ialah memberikan sokongan mekanikal. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, salur xylem ni dia ambil dekat batang lah. Okey, salur xylem dia ambil dekat sepanjang batang ni. So dia nak tunjuk, ni salur xylem Okey, salur xylem tu apa cikgu? Xylem lah. Okey, xylem ni dia terdiri pada salur xylem. Ingat tak awak pernah, kan cikgu pernah bagi tahu awak, xylem ni kan dia panjang, apa lagi, dia sambung hujung ke hujung, maknanya dia tak putus lah. Dia sambung panjang. Cikgu nak awak, kalau di sekolah, biasanya cikgu akan guna model straw. Biasanya kalau di sekolah cikgu akan tunjuk model straw, cikgu sambung dari hujung ke hujung, cikgu sambung dari hujung ke hujung. Itulah rupa salur xylem. Yang kedua dia berongga tengah-tengah sebab dia nak angkut air. Ada berongga kosong di tengah-tengah sebab dia nak angkut air. Okey, dan lagi dia ni panjang. Okey, so dia tunjuk gambar ni, dia kata mikrograf bahagian keratan rentas batang. Okey, dia potong ni, dia tunjuk keratan rentas batang. Kemudian B, dia nak tunjuk struktur salur xylem. Okey, ni rupa salur xylem dan trakit. Okey, ni rupa trakit. Okay, now kita nak kenal satu persatu lah. Okey. Salur xylem merupakan sel-sel mati apabila matang yang tidak mempunyai sitoplasma. Okey. Jadi cikgu nak berhenti setakat tu dulu. Kenapa sel-sel tu mati?
Okey, cikgu nak tanya. Cikgu rasa cikgu dah ajar benda ni di bab 1 lagi. Okay, cikgu nak tanya Intan Nur Nadia. Kenapa salur xilem ni dia kena terdiri daripada sel-sel mati? Kenapa tak boleh sel hidup? Intan Nur Nadia. Kenapa senyap? Cikgu dah tanya itu. Dan cikgu masih ingat lagi cikgu tanya soalan tu kepada siapa. Kenapa dia mesti salur xilem ni terdiri daripada sel mati? Kenapa dia tak terdiri daripada sel hidup? Kita dengar pelajar ni, nombor 1, dia Ulhaq. Kenapa senyap belakang ni? Damia Hafina. Senyap ada lagi ke tak? Awak kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jangan senyap gitu. Damia Hafina. Pakat senyap pula dah. Tahu cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu, baru mengaku. Okey. So, salur xilem ni, kenapa dia mesti daripada sel mati? Sebab xilem ni dia angkut air. So, bila dia angkut air, bila dia angkut air? Sebab kalau sel hidup, dia akan serap air tu. Jadi air tak sempat sampai ke bahagian lain. Ya, betul. Jadi salur xilem ni dia angkut air. Jadi kalau dia terdiri daripada sel hidup, awak catatlah situ sikit. Bila dia terdiri daripada sel hidup, dia akan guna air tu. Sel-sel hidup tak akan guna air. Jadi bila air tu nak sampai ke atas? Okay, jadi sebab itulah salur xilem ni dia mesti merupakan sel-sel mati apabila matang dan tidak mempunyai sitoplasma. Okay, yang kedua, sel-sel ini tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Maknanya dia bersambung dari hujung ke hujung. Supaya apa? Supaya membentuk turus yang berterusan. Dia kena angkut air dari akar, nak pergi ke batang, batang nak hantar ke daun. So mestilah salur tu, sel-sel tu mesti panjang. Bila nak panjang, dia kena terus memanjang dari hujung ke hujung, hujung ke hujung. Biasanya untuk yang ni, cikgu akan guna model straw. Cikgu ambil 3 straw, cikgu sambung hujung ke hujung, hujung ke hujung. Jadi dia akan membentuk satu turus yang berterusan untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Okey, yang ketiga, sebab dia nak angkut air, air ni sebenarnya laju. Kuat kuasa air ni. Jadi dinding salur xilem ni dia mesti ditebalkan oleh lignin. Sebab dia nak angkut air ni sebenarnya kalau awak tengok air masa tsunami tu sendiri, air masa tsunami tu boleh meruntuhkan bangunan, boleh menterbalikkan kapal yang besar. Jadi sebenarnya air walaupun dalam batang, dalam salur xilem, tetapi air tu sangat kuat, sangat laju. Jadi dinding salur xilem mesti ditebalkan oleh lignin. Dan penebalan lignin tu tidak sekata. Apa maksud tidak sekata? Ada yang tebal, ada yang nipis, ada tebal balik, lepas tu dia nipis balik. Okey, jadi bila dia tidak sekata, dia akan membentuk corak-corak yang berbeza lah. Okey, jadi apa fungsi lignin ni? Memberi kekuatan kepada struktur salur xilem supaya tidak ranap oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Maksudnya bila air bergerak melalui salur xilem, air itu tidak akan meruntuhkan, tidak akan meranapkan struktur salur xilem. Okey, yang kedua, menyokong pokok daripada lenturan. Lenturan maksudnya dia takut patah. Bila angkut air takut patah. Okey, jadi awak fahamlah lignin ni sangat tebal, sangat kuat lah. Okey, yang kedua, trakik.
Okey, trakit ni, dinding sel trakit juga mempunyai penebalan lignin dan ada liang-liang. So tebal lignin tu untuk apa? Tebal lignin ni sama fungsi yang ni. Supaya tak ranap, supaya sokong pokok daripada lenturan. Dan dia ada liang-liang. Okey, dia ada liang-liang ni lubang-lubang untuk membenarkan pergerakan air ke sel trakit bersebelahan. Jadi kesimpulan dia apa? Maksud cikgu macam ni lah. Xylem ni terdiri, xylem tu terdiri daripada salur xylem dan trakit. Maksudnya xylem ni dia terdiri daripada ada salur xylem dan ada trakit. Dua-dua ni membentuk xylem stokor. Faham ke cikgu nak ayatkan atau perkataan lebih mudah? Maknanya trakit dengan salur xylem ni membentuk xylem stokor tu. Jadi awak kena hafal ciri dan fungsi. Bila naik soalan macam ni, okey, awak kena tahu ciri dan fungsi. Macam tadilah. Kenapa dia ni daripada sel mati? Tu ciri. Fungsi dia supaya air terus dapat mengalir. Okey. Kalau yang ni, sel-sel ini tersusun memanjang dari hujung ke hujung, kita panggil ciri. Sebab apa dia tersusun memanjang dari hujung ke hujung? Fungsi dia membentuk turus yang berterusan, memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Biasanya cikgu, dengan pelajar cikgu akan suruh dia bezakan mana ciri, mana fungsi. Dan kalau naik soalan ni, kalau dia tanya ciri adaptasi tu, awak bagi ciri dan sekali dengan fungsi selalu. Okey, contoh lagi. Dinding salur xylem mempunyai penebalan lignin yang tidak sekata, itu ciri. Ni fungsi dia, dua ni. Okey, dapat Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti. Okey, aktiviti ni cikgu rasa awak tak perlu buat lah sebab cikgu ada aktiviti yang lain untuk awak. Aktiviti ni sebab yang ni cikgu dah banyak kali tunjuk yang cikgu dah pernah buat dengan pelajar, so awak tak perlu buat lah yang ni Okey, cuma kita tengok dulu. Tujuan memerhati struktur xylem di dalam keratan membujur batang saderi. Jadi untuk aktiviti ni dia guna batang saderi. Batang saderi tu yang wonder pet makan tu. Okey, bahan dia batang saderi berwarna merah, air suling, menggunakan bika 250 ml, pisau tajam, penutup kaca, slide kaca, mikroskop cahaya dan penitis. So sebab apa cikgu tak bagi awak buat? Sebab yang ni memerlukan mikroskop. So biasanya kalau di sekolah memang cikgu akan buat. Okey. Okey, kita baca sikit lah prosedur dia. Isikan 150 ml air suling ke dalam bika 250 dan titiskan sebanyak 5 titis pewarna merah. Kacau sehingga warna larutan menjadi sekata. So biasanya cikgu guna pewarna makanan. Kemudian rendam batang saderi ke dalam bika tersebut dan biarkan selama 1 jam. Selepas 1 jam, bilas pewarna pada batang saderi dengan menggunakan air suling. Hiris 1 lapisan nipis batang saderi secara melintang. Okey, kena faham ni secara melintang. Sebab ada pelajar kadang-kadang dia potong ikut suka dia. Sebab awak sebenarnya dah belajar masa form 4. Apa maksud keratan melintang dia? Apa keratan rentas? Okey, letakkan di atas slide kaca yang telah dititiskan dengan setitik air suling. Tutup dengan penutup kaca dan perhatikannya di bawah mikroskop cahaya. Dimulai dengan kuasa kanta objektif rendah. Diikuti dengan kuasa kanta objektif tinggi. So, apa hasil yang awak akan dapat ialah awak akan dapat macam ni sebenarnya. Awak akan dapat macam ni lah. Awak akan dapat macam ni. Kalau guna daun, awak akan dapat macam ni. Okay, jadi sebenarnya awak akan nampak benda ni. Awak akan nampak benda ni. Bila awak potong, awak ingat tak? Awak dah belajar sebelum ni. Awak akan nampak benda ni. Kalau tak tengok bawah mikroskop pun sebenarnya memang kita nampak dengan jelas. Awak nampak benda ni. Kemudian yang berwarna merah tu, awak akan nampak benda yang berwarna merah ni. Awak nampak benda ni je. Warna biru tu, yang awak nampak dengan jelas warna merah tu, itulah xylem.
Jadi dalam eksperimen ni awak tak akan nampak flowworm. Awak tak akan nampak flowworm. Sebab apa? Cikgu, saya tak nampak flowworm. Sebab kita nak tengok, kita nak membuktikan struktur xylem ni ada di batang sadari. So kita hanya nampak xylem sajalah. Kita tak akan nampak flowworm. Jadi yang berwarna merah, yang diwarnakan merah tu itulah xylem. Jadi awak nampak memang nampak kalau tak guna mikroskop pun yang awak nampak biru semua tu itulah xylem. Kenapa dia biru? Sebab dia angkut air yang berwarna biru. Okay, jelas So kita tengok sikit soalan dia, namakan tisu yang telah diwarnakan. Yang kalau awak nampak merah, itulah xylem. Dan kenapa dia duduk luar cikgu? Cikgu saya nampak macam ni. Kenapa saya nampak yang ni duduk luar? Cikgu dah ajar kan? Duduk luar pula dah. Mengarut dah cikgu ni duduk dulu. Cikgu tunjuk luar pula dah. Cikgu tunjuk dah lah. Sebenarnya cikgu nak nampak ni. Okay, sorry dah. Cikgu nampak ni. Sorry. Silap warna. Okay, xylem in duduk dalam. In. So kita akan nampak yang in. Sorry dah. Bukan duduk luar ni dah. Duduk dalam ni. So kita nampak dia duduk di dalam ni. In. Xylem. Kalau flowworm out. O tu outer. Dia duduk luar. Okay, so yang awak nampak lah di dalam ni. Warna dalam ni. Okay, so xylem lah tu. Okay, kemudian bagaimanakah tumbuhan herba yang tidak mempunyai tisu berkayu mendapat sokongan daripada tisu xylem? Terangkan. Okay, jadi dinding sel tisu xylem, ingat tadi tisu xylem, dia ada salur xylem. Dalam salur xylem ditebalkan oleh lapisan lignin yang tebal dan tidak sekata. Jadi kan cikgu kata tadi lignin ni dia kuat. Jadi dialah yang memberi kekuatan supaya tisu xylem tidak ranap oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Jadi sebab itulah pokok herba yang tidak berkayu. Contoh macam pokok herba ni kat batang sadari ni lah. Maka dia ni tidak ranap. Walaupun dia angkut air sampai ke daun, dia tak ranap. Dan dia mendapat sokongan. Okay, jelas Okay, kita pergi sikit lagi. Cikgu. Ya. Ada orang raise hand. Ya. Tanya, buat apa? Siapa Halili cikgu. Bapa Halili? Cikgu bila dah buka ni, cikgu dah share screen, cikgu tak nampak ni. Yes. Salah tekan cikgu. Salah tekan. Okay. So kita sambung sikit lagi. Nak habis dah pun. Okay. Kita nak pergi kepada penyesuaian struktur tiub tapis dan serakan dengan pengangkutan bahan organik. Okay. Bila sebut struktur tiub tapis dan serakan, yang ni dia nak fokus kepada flowworm. Okay, yang ni dia nak fokus kepada flowworm. Okay, bila flowworm FFF mengangkut dan mengagihkan sebatian organik terlarut seperti sukrosa, asid amino dan hormon tumbuhan ke seluruh pokok. Awak pun pening dah. Tadi cikgu kata flowworm ni mengangkut hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis tu apa? Sebatian organik. Apa contoh sebatian organik? Sukrosa, asid amino, hormon dan sebagainya. Nak hantar gimana? Nak hantar dari daun ke seluruh bahagian pokok. Tapi cikgu kata tadi hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis tu sebatian organik lah. Seperti apa? Sukrosa. Cikgu kalau saya tak sebut sukrosa, saya sebut glukosa pun betul juga. Okay? Glukosa, sukrosa, asid amino, hormon tu semua adalah hasil fotosintesis. Yang ni kenapa disebut macam ni cikgu? Sebab bila dah masuk tajuk flowworm secara lebih detail, maka dia kena sebutlah hasil fotosintesis tu gapo? Sukrosa, glukosa, asid amino. Okey? Dari daun ke seluruh pokok. Tidak seperti tisu xylem, tisu flowworm merupakan sel hidup. Tu beza dia dengan xylem. Okey? Tisu flowworm merupakan sel hidup kerana mempunyai sitoplasma.
Okey, kenapa dia kena sel hidup? Sebab nak buat pengangkutan tu dia memerlukan tenaga. Okey? Okey. Kemudian, kalau awak tengok di sini, kalau tadi cikgu kata xylem ni dia terdiri daripada salur, xylem dan trakik. Okey, kalau phloem pula, dia terdiri daripada sel rakan dan tiup tapis. Atuk kena hafal. Sekali lagi cikgu ulang. Kalau xylem terdiri daripada salur, xylem dan trakik. Kalau phloem terdiri daripada sel rakan dan tiup tapis. Okey, kenapa dia panggil tiup tapis? Sebab dia ada plat tapis. Ni plat tapis. Dan apa dia tiup cikgu? Sebab dia panjang. Macam xylem juga. Dia memanjang-manjang-manjang. So kita panggil dia tiup tapis. Kenapa tapis? Sebab dia ada plat tapis di dalamnya. Okey, dan dia ada sel rakan. Okey, so kita baca sikit lah. Okey, tiup tapis tidak mempunyai nukleus, ribosom dan vakuol. Hal ini membolehkan sukrosa melalui tiup tapis dengan lebih mudah. Okay, jelas sebab dia nak angkut hasil fotosintesis ke. So dia tak ada nukleus, dia tak ada ribosom, dia tak ada vakuol. Di kedua-dua hujung tiup tapis, okey, ni di hujung dia ni terdapat plat tapis. Betul lah cikgu kata tadi, dalam tiup tapis ada plat tapis dekat hujung. Yang mempunyai liang-liang. Awak nampak tak ada lubang-lubang tu dekat plat tapis. Yang membolehkan sebatian organik itu ialah hasil fotosintesis, mengalir dari satu tiup tapis ke tiup tapis seterusnya. Faham ke tak tu? Plat tapis tu dia ada lubang-lubang. Awak ingat macam ni lah, awak ingat penapis teh, penapis santan dekat rumah awak. Ada lubang-lubang. So bila lubang-lubang tu membolehkan hasil fotosintesis mengalir dari satu tiup tapis ke tiup tapis seterusnya. Okay, kemudian kenapa dia kena ada sel rakan? Okay, sel rakan mempunyai mitokondria. Membekalkan tenaga ATP untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiup tapis secara pengangkutan aktif. Maksudnya sel rakan ni baik sangat. Sebab apa? Dia beri pertolongan, iaitu dia mempunyai banyak mitokondria. Dalam sel rakan tu ada banyak mitokondria. Mitokondria itulah yang menjana tenaga, membekalkan tenaga. Kerana nak angkut hasil fotosintesis tu, kena ada tenaga sebab menggunakan pengangkutan aktif. Sebab tu cikgu kata tadi, phloem mesti berlaku dalam sel hidup. Sebab sel hidup melakukan pengangkutan aktif. Kerana bila buat pengangkutan aktif, dia kena ada mitokondria untuk jana tenaga. Jadi pengangkutan aktif ni hanya dilakukan oleh sel hidup. Awak dah belajar masa tingkatan 4 dulu. Beza pengangkutan aktif dengan pasif. Aktif guna tenaga, pasif tak guna tenaga. Aktif mesti berlaku dalam benda hidup. Sebab apa? Sebab dia nak ada tenaga tu. Jadi sebab tu phloem berlaku dalam sel hidup kan. Dia merupakan sel hidup. Sebab apa? Sebab dia kena ada sel rakan. Sel rakan tu ada banyak mitokondria. Mitokondria membekalkan banyak tenaga. Untuk apa? Untuk mengangkut banyak hasil fotosintesis seperti sukrosa dari daun melalui tiup tapis secara pengangkutan aktif. Okay. Jelas Okay, so inilah rupa tiup tapis tadi. Nampak ada lubang-lubang-lubang. Lepas tu apa fungsi jaring tu cikgu, saya nampak macam ada benang-benang. Ni. Ada benang-benang. Hasil fotosintesis sukrosa, glukosa akan melalui bebenang sitoplasma ni. Dia akan diangkut melalui bebenang, kemudian masuk dalam lubang-lubang-lubang, liang-liang ni. Okay, ni yang cikgu kata tadi. Bila kita buat eksperimen, katakan contoh awak rendam batang sadari tadi dalam air yang berwarna merah. So memang awak akan nampak macam ni. Yang berwarna merah itu
ialah xylem. Flower memang tak nampak sebab kita rendam dalam air, air tu diangkut, air berwarna merah tu diangkut oleh xylem. So nampaklah sel yang berwarna merah tu. Okay, so kita pergi last untuk malam ni, praktis formatif 4.1. Adakah semua tumbuhan memerlukan sistem pengangkutan? Jelaskan. Tidak sebab apa tidak? Sebab kita ada dua jenis tumbuhan tadi. Tumbuhan vaskular dan tumbuhan bukan vaskular. Okey, tumbuhan seperti lumut. Lumut dia kecil-kecil. So bila dia bersaiz kecil, ingat cikgu ajar tadi, bila kecil saiznya, jumlah luas permukaan besar. Maknanya bila dia kecil, luas permukaan hak dapat air tu cukup dah untuk dia. Faham ke? Bila dia saiz kecil, dia tak payah pergi jauh dah. Kecil ke saiz dia? Jadi luas permukaan yang dapat air tu sudah cukup untuk dia. Okay, jadi lumut mempunyai saiz kecil, mempunyai luas permukaan tinggi, besar untuk menyerap air dari persekitaran. Okay, soalan 2. Sebatang pokok telah diserang oleh sejenis bakteria yang memusnahkan salur xylem. Dia musnahkan salur xylem. Ramalkan kesan yang akan berlaku kepada pokok tersebut. Kalau cikgu mudah je, boleh tak nak angkut air? Tak boleh. So bila tak boleh angkut air, mati. So pokok tersebut mati, xylem tidak dapat berfungsi untuk mengangkut air. Air adalah bahan utama untuk buat fotosintesis ke, sebab tu pokok kena angkut air. Jadi tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis, lama kelamaan pokok tersebut mati. Okey, soalan 3, pengangkutan sebatian organik seperti sukrosa secara pengangkutan aktif di sepanjang tiub tapis memerlukan ATP. Nampak? Bila aktif je, pengangkutan aktif dia perlu tenaga. Tenaga tu ATP. Bagaimanakah proses ini dapat berlaku walaupun tiub tapis mempunyai bilangan mitokondria sedikit? Okey, tiub tapis bersebelahan dengan serakan. Serakan itulah yang ada banyak mitokondria. Jadi mitokondria dalam serakan menjanakan banyak ATP, banyak tenaga ATP itulah yang akan digunakan oleh tiub tapis. Okey, so cikgu berhenti di sini. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Cikgu buka untuk soalan. Ada nak tanya? Tak ada? Jelas ke? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas Sangat jelas. Ya. Jelas cikgu. Tak apa. Ya. Okey, awak jangan risau. Sekiranya cikgu dah habis semua kan. Kalau cikgu dah habis semua topik, awak jangan risau. Kalau masa tu berbaki lagi di belakang-belakang tu, cikgu akan undur balik. Cikgu akan undur balik ajar yang untuk pelajar yang tak dapat ikuti pembelajaran. Lepas tu cikgu akan undur balik yang form 4 pun cikgu akan undur balik. Sekiranya masa di belakang kita tu sana nanti dah berbaki banyak. Jangan risau. Okay, so kita jumpa malam esok. Assalamualaikum. Jangan lupa buat praktis formatif 4.1. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okay.